Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul pada malam ni. Macam biasalah, minta maaf lambat sikit. Kita ambil pada malam Jumaat. Itu Khamis dan Jumaat, 2 minggu sekali untuk pengajian kita berkaitan dengan tajuk fiqh. Dan oleh kerana PKP berjalan semula dan kita tak boleh berkumpul, maka kita ambil tajuk yang berkaitan. Tidak, kita punya pengajian adalah fiqh muyassar. Fiqh muyassar, fiqh ringkas di waktu Quran dan Sunnah. Dan kita sampai daripada bab imam kot. Tak lepas lagi pasal lepas PKP kita tak boleh nak teruskan. Maka pengajian kita berhenti kat situ. Jadi bila malam Jumaat ni kita buat online macam ni, maka kita cuba untuk ambil tajuk yang penting, yang berkaitan dengan isu semasa yang berkaitan kita lah. Baik. Fiqh. Okey, jadi kali terakhir kita bincangkan 2 minggu yang lepas ataupun bulan lepas, kita ambil berkaitan dengan tajuk ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah. Apa ibadah yang wujud dalam bulan Zulhijjah. Yang kita sebutkan secara umum lah, apa semua ibadat kebajikan yang kita laksanakan pada bulan Zulhijjah. Dia terutama 10 awal Zulhijjah tu mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan lebih tinggi nilai dia berbanding dengan jihad fisabilillah. Kecuali orang tu mati syahid saja, orang mati syahid lebih tinggi banding orang yang beramal pada 10 awal Zulhijjah. So bila kita bincangkan tajuk tu dari skop itu, dan kita sentuh sikitlah berkaitan tajuk masalah ibadah-ibadah terutamanya korban. Kita sebut tentang korban. Selain daripada puasa, selain daripada sedekah, selain daripada haji atau umrah yang ada pada bulan awal Zulhijjah tu, terutama haji lah. Tak ada haji kecuali pada awal Zulhijjah. Tak ada siapa tak wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, tak ada haji baginya. Jadi memang masuk pada 10 awal Zulhijjah. Tapi bulan Zulhijjah secara seluruhnya kita kata bulan ni lah, nama dia pun Zulhijjah, yang memiliki akan haji. Tajuk dia berkaitan dengan haji. Jadi bahkan bulan Zulhijjah ni diapit oleh bulan haram yang lain, iaitu Zulqaidah pada awalnya dan Muharram selepasnya. Ada sebenarnya untuk memudahkan pada zaman dahulu orang-orang yang datang menunaikan haji agar tak diganggu oleh sesiapa. Yang masih lagi ada menghormati akan bulan-bulan haram. Itu sudut asal ya. Baik. Okay, tapi jadi malam ni kita insya-Allah akan cuba untuk bawakan tajuk khas, itu berkenaan dengan hukum hakam ibadah korban mengikut Quran dan Sunnah. Baik. So, memang banyak orang akan ada persoalan dan pertanyaan. Dan saya harap sesiapa yang ada persoalan, siap-siaplah
untuk apa, untuk bertanya soalan. Kita insyaAllah akan entertain soalan-soalan anda, supaya anda dapat panggil apa, yalah, maklumat yang penting berkaitan tajuk perkara ni. Dan kita masih lagi ada hari-hari yang akan datang untuk kita mulakan ibadat ni, kalau kita nak turut serta. Baik. Okey, dan yang saya bentang hari ni, insya-Allah sebenarnya dia serupa ataupun apa yang saya dah bentangkan pada prophetic my korban yang dianjurkan oleh Al-Khadim pada hari Sabtu yang minggu lalu. Sabtu minggu lepas kita buat program kat sana, dan benda tu ada dalam YouTube. Kalau siapa nak tengok dekat AKY Media, boleh tengok di situ. Akan yang rakaman pakai PowerPoint lah. Yang malam ni saya tak pakai PowerPoint lah, saya tonton tengok muka saya je lah. Saya tak boleh share gambar lah. Gambar kalau saya share pun mungkin saya share daripada handphone saya. Okey. Baik. Okey, jadi penyembelihan kurban atau ibadah kurban. Okey, baik. Kita gunakan kalimah kurban, kan? Kalimah kurban ni sebenarnya lebih umum. Anything yang kita kurbankan, kita kemukakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan sebagai kurban. Kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-26, 26, tentang dua anak Adam yang berbunuhan, ya. Ibnai Adam, kan? Surah Al-Maidah start 27, start dari ayat 27 sampailah ayat yang ke 32. 32. Okay. Ni pasal nak faham kalimah kurban dulu. Okey. Dalam konteks sebenarnya kurban ni umum. Dia bukan hanya setakat sembelihan binatang kurban. Dia lebih masuk pada apa sahaja. Dan bahkan kalau ayat 27 surah Al-Maidah tu, Allah nyatakan waslu alaihim naba ibn Adam. Beritakanlah pada mereka tentang kisah dua anak Adam. Idh qarraba kurbanan, tatkala mereka mengemukakan kurban. Fatuqabbila min ahadihima, lalu diterima daripada seorang lagi. Wa lam taqabbalu min al-akhari, dan tak diterima daripada seorang lagi. Mana seorang tak diterima, seorang tak diterima. Kan? Jadi kalimah kurban tu digunakan dekat situ untuk pengertian apa benda yang mereka kemukakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benda tersebut bukannya Allah Taala ambil faedah tentang apa yang kita kemukakan. Balik pada asal, apa yang Allah Taala tuntut dari kita adalah perintahnya dijalankan. Jadi dalam kisah dua anak Adam tu, kalau kita baca dalam tambahan-tambahan kisah Israiliyat ada, yang bukan Israiliyat pun ada, sebenarnya mereka berdua sebenarnya mengemukakan korban, dan korban mereka bukannya dua-dua binatang ternakan. Bahkan salah seorang di antara mereka mengorbankan mengemukakan biji-biji rin atau gandum yang ditanam, dan kemudian yang seorang lagi kemukakan sembelihan kambing yang untuk disembelih. So jadi maksud dia dikemukakan korban tu satu kambing binatang, satu lagi tanaman. Dan ini banyak yang kita boleh belajar kat situ, antaranya bagaimana Adam alaihissalam, anak Adam, bila Adam turun daripada syurga, Adam turun dalam keadaan berilmu. Dengan sebab itu bila Adam turun dalam keadaan berilmu, keadaan anak dia dan dia sendiri adalah advance lah, bukannya mundur, bukan tak ada bahasa. Bahkan dalam ayat surah Al-Maidah 27 tu, Allah Taala ceritakan perbualan antara anak Adam tadi dengan kata-kata yang jelas, bukan datang dengan hu ha macam orang gua, bukan caveman. Yang banyak orang bayangkan bahawa manusia ni develop bahasa kemudian. Tak, perkembangan bahasa tu yang asalnya satu, yang bahasa Adam AS turunkan, kemudian datang. Kemudian bila manusia ni berpindah randah, duduk tempat berasingan, dan mula develop, jumpa objek-objek baru, dan keluarlah kalimah baru dalam kehidupan mereka. Itu sebenarnya cara kita faham bahasa. Dia bukannya Adam turun tak ada ilmu. Adam turun berilmu. Sebab tu anak Adam yang mengukuhkan korban dalam ayat 27 surah Al-Maidah. Mereka seorang petani, seorang peternak. Seorang petani, seorang peternak. So basically kalau kita lihat dekat situ, dengan jelas bahawa mereka mempunyai kepandaian menternak dan juga bercocok tanam. Tapi yang kita nak pointkan kat sini adalah korban itu dalam ayat berkenaan bukan semestinya binatang. Bukan sembelihan korban. Bahkan dia bersifat dengan mengemukakan apa yang paling disayangi atau hasilkan oleh seseorang itu,
Macam tadi kan seorang petani, so dia punya produk adalah biji-biji rin. Yang seorang lagi penternak, produk dia adalah binatang ternakan. Cuma cara penerimaan korban tu, kalau kita baca dalam tafsir, dia adalah dengan api menyambar dari langit, menyambar akan korban tersebut. So yang diterima adalah apa yang dikemukakan oleh seorang anak Adam. Dikatakan nama dia adalah Habil, Habil, Cain and Abil lah. Yang apa, seorang ni kan nama dia dikatakan, saya sebut dikatakan ni sebab dia tak ada dalam hadis sahih. Semua datang daripada sirah-sirah ataupun daripada Israiliyat. Nama tu tak ada. Tapi kita nak ambil faham, korban adalah kalimah yang digunakan sebenarnya untuk perbuatan atau kita mengemukakan sesuatu daripada diri kita, daripada milikan kita kepada Allah Ta'ala sebagai tanda pengabdian diri kita kepada dia. Bahkan untuk mendekatkan, pasal kalimah korban datang daripada kalimah qaruba yakrubu, korbanan, qaruba, hampir, dekat. Means that apa yang kita kemukakan kepada Allah Ta'ala untuk dekatkan diri kita kepadanya, itu punya korban. Anything. Semua sekali dinamakan korban. Okay, tapi kalau kita balik kepada istilah yang dipakai dalam syarak untuk sembelihan korban atau sembelihan apa yang kita sembelih pada 10 Zulhijjah dan kemudian 11, 12, 13, sembelihan itu dia nama tersendiri, dipanggil udhiyah. Mungkin saya paste sikit supaya nampak kan. Udhiyah. Plural dia adahi. Sebab kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, nama itu yang kita akan jumpa. Kita akan jumpa kalimah udhiyah sebagai nama bagi perbuatan binatang korban itu sendiri. Jadi nama apa dikorbankan dipanggil sebagai udhiyah. Itu disembelih pada hari Adha dan juga hari-hari tasyrik. Kata ganda dia adalah adahi. Dan udhiyah ni dari segi bahasa dia apa yang digunakan disembelih pada hari Adha kan. Bahkan kalimah Adha kan, Adha, Aidil Adha juga berkait dengan tajuk sembelihan tersebut. Mana hari raya penyembelihan korban. Itu maksud dia. Mana apa yang binatang, bahkan udhiyah tu sebenarnya dipanggil kepada bukan perbuatan, bahkan dikatakan juga kepada binatang itu sendiri. Binatang korban yang kita korbankan tu dipanggil sebagai udhiyah atau adahi. Yang disembelih binatang ternakan disembelih pada hari Adha sehingga hari akhir hari-hari tasyrik, bagi mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Okay. Dan dalam Al-Quran Karim, kalimah atau perintah bagi penyembelihan kurban ni memang telah datang dalam surah Al-Kawthar kan, yang surah paling pendek dalam Al-Quran, yang patutnya tak ada siapa tak hafal kan. Inna a'tainakal kautsar kan, surah Al-Kawthar. Ayat kedua dia, fasalli li rabbika wanhar, maka solat engkau hai Muhammad kepada Tuhan kau, kepada Tuhanmu, dan juga sembelihlah ini kurban sebagai tanda bersyukur kepada Allah Ta'ala. Memang kita kata itu termasuk daripada perintah Allah Ta'ala kepada baginda SAW. Fasalli rabbika wanhar. Tapi kat sini tajuk dia. Timbul juga penggunaan kalimah nahar. Nahar, penyembelihan tu, perbuatan penyembelihan tu dikaitkan dengan masuk ke masalah korban. Fasalli li rabbika wanhar. Solatlah engkau kepada Tuhan engkau dan juga sembelihlah binatang sembelihan korban. Okey. Dan daripada sunnah Nabi SAW, memang kita kata perbuatan ni telah datang, perbuatan penyembelihan ni, dia contoh dalam Sahih Muslim. Hadis nombor 1966. 1966. Okey. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis banyak. Kita ambil salah satu. Hadis dia banyak. Yang satu kita ambil adalah hadis yang datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Dia kata telah mengorbankan Nabi SAW, okay, pada hari Adha, okay, dua kambing yang kabshain amlahain, dua kambing yang warna putih. Ada satu riwayat lain ada orang kata warna putih masuk ke warna hitam, warna campuran. Okay, akranain yang bertanduk. Okay, dan baginda sembelih binatang korban tu dengan tangan baginda sendiri. Dan baginda menyebut nama Allah dan baginda bertakbir. Serta baginda meletakkan kaki baginda pada tepi tengkuk kedua-dua binatang berkenaan, menetahan dengan kaki. Bila tak ada orang ramai pun, Nabi seorang je. Dia letak, baringkan binatang korban tu, kemudian dia letak kaki dia dekat bahagian tengkuk binatang korban berkenaan, dan dia tegakkan kepala tu, kemudian dia sembelih. Sembelih macam tu je. Baik.
Itu sudut asal lah, kita panggil apa, yang keabsahan pelaksanaan korban ni sendiri memang dibuat oleh baginda SAW. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia duduk dengan Nabi SAW sejak daripada Nabi pindah ke Madinah. So sepanjang 10 tahun dia duduk dengan Nabi tu, dan kecuali pada hari musim haji, dia lihat baginda SAW melaksanakan kurban. Okay. Baik, apa hikmah disyariatkan udhiyah? Kenapa kita mesti melaksanakan udhiyah atau kita buat, kan? Dia ada, dia bukan 5 sehingga saya baca dia kitab Pemausu'ah daripada ensiklopedia Fiqh, ya, daripada Durar, kitab daripada website Durar Sunniyah. Dia letakkan ada 5 hikmah kenapa kita disyariatkan akan udhiyah. Pertama, bersyukur kepada Allah Taala di atas nikmat kehidupan. Mana bila kita sembelih binatang korban tu, sebenarnya kita menunjukkan atau merealisasikan tanda syukur kepada Allah Taala di atas nikmat kehidupan. Dia, kalau kita nak faham, dia relate balik kepada kisah Ibrahim alaihissalam, kan? Dalam kisah Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat, ayat yang bila berkait dengan tajuk itu, start daripada ayat 102 sampailah ayat 110. 8 ayat 102, 110, yang dalam ayat berkenaan Allah Taala ceritakan berkenaan kisah Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih anaknya Ismail. Kan? Ini pasal kita tahu bahawa ini adalah di antara ujian Allah Taala berikan kepada seorang manusia. Bila dia kata dia sayang, cintakan Allah, maka cinta dia tadi tak boleh melebihi apa benda yang lain, tak boleh cinta melebihi Allah Taala. Tak boleh ada cinta mengatasi cinta kepada Allah Taala. Jadi nak Allah Taala jadikan Ibrahim alaihissalam anak dia yang dia ada ketika itu adalah Ismail alaihissalam sahaja. Dan anak dia yang pertama, firstborn. Ya, dalam masyarakat dunia sekarang pun masih lagi ada idea anak yang sulung tu memegang semua sekali, pegang tajuk warisan, pegang kalau raja, anak yang sulung telah jadi raja, pengganti dia. Walaupun sebenarnya tak ada sebarang arahan Allah Taala untuk itu. Sebab semua anak kita sama, tak kira yang tua ke, yang muda ke, yang sulung ke, yang bongsu ke, semua mendapat kedudukan yang sama. Dan bahkan kemuliaan mereka berdasar ketakwaan, bukan atas dasar lahir dulu. Sebab lahir dulu tu bukan pilihan dia, itu adalah Allah Ta'ala tentukan. Jadi dalam kisah tersebut, Ibrahim AS telah diperintahkan menyembelih Ismail AS. Ayat 102 sampai 102 sampai 110 surah As-Saffat. Baca kisah di situ kita nampak. So, jadi bila Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim sembelih anak dia, dan dia tanya anak dia, dan anak dia sebenarnya panggil apa, dengan rela, kan? Kata pada bapa dia, kata, qala abaiti fa'al ma tu'mar, wahai bapaku, buatlah apa diperintah kepada engkau akan dapati aku seorang yang bersabar, kan? Jadi bila Ibrahim dan betul-betul nak laksanakan penyembelihan tersebut, maka Allah Ta'ala tebus, kan? Pada mana bila dia buat tu, Allah Ta'ala kata dah, kau sadaqta ru'ya, kau dah benarkan akan mimpi kau. Dan Allah Ta'ala gantikan dengan sembelihan bidhibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Dikatakan sembelihan tersebut adalah seekor kambing yang sangat besar. So, jadi penyembelihan tersebut menghargai akan nyawa yang Allah Ta'ala lepaskan. Mana kalau Allah Ta'ala nak perintahkan kita sembelih anak kita, kita tak ada pun sebarang hak untuk kata tak setuju. Sebab ini adalah hak mutlak Allah Ta'ala sebagai Tuhan, pemilik sekian alam, yang berikan kita segala-galanya. Hatta anak kita lahir pun dia yang bagi pada kita. So bila dia perintah pada kita, minta dari kita lakukan suatu perkara, maka ia adalah satu benda tak boleh dielakkan. Jadi dan di sini timbul tajuk penyembelihan korban tu adalah menghargai nyawa kita yang ada, yang tak Allah Ta'ala suruh korbankan suka hati, terjun ke, bunuh diri ke, tak ada. Allah Ta'ala suruh kita untuk menghargai dengan penyembelihan korban tadi. Kedua, hikmah disyariatkan udhiyah ni adalah menghidupkan sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menghidupkan sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Ibrahim buat, kita nak hidupkan balik dia punya tradisi ataupun dia punya sunnah. Okey. Kemudian ketiga, hikmah disyariatkan udhiyah adalah wasilah untuk memasukkan kegembiraan dalam jiwa orang yang lain. Pasal balik pada asal, bila kita menyembelih korban tersebut, so kita sebenarnya menggembirakan keluarga kita untuk makan makanan sedap, luaskan rezeki mereka, jiran kita, kaum kerabat kita, kemudian sahabat handai kita, orang-orang miskin. So pemberian ataupun pengagihan daging pada hari korban tersebut memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang mendapatnya.
So kita patut fikirkan menjadikan orang gembira. Jangan ada dalam diri kita ni rasa macam aku yang beli aku punya, kenapa orang nak makan. Itu jangan ada perangai macam tu. Atas kita adalah sebenarnya kita jadikan orang gembira dengan hari tersebut. Pasal memang hari-hari raya adalah hari makan, minum dan mengingati Allah Ta'ala. Yang Nabi sebutkan berkenaan dengan hari-hari tasyrik. Yaum aklin wa syurbin wa zikrillah. Ia adalah hari makan, hari minum dan hari mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh kita sibukkan lain lah. Bukan ziarah kubur. Tak ada Tak ada. Kalau dia kata orang sibuk ziarah kubur, tak dan sembelih korban. Ini semua ni adalah kerana ritual atau upacara kumpulan-kumpulan sufi yang sesat. Mereka pergi sibukkan dengan kubur pada pagi raya. Adapun pada umat Islam, ikut sunnah, pagi raya tu memang ada aturan dia. Kita pergi berkumpul, solat, kemudian balik pulang, sembelih korban. Sembelih korban kita. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, menzahirkan nikmat Allah Ta'ala di atas kurniaan ke atas diri seorang. Macam dalam ayat surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan apa nikmat Tuhanmu berikan, maka ceritakanlah. Maksudnya kita tunjukkan nikmat berkenaan Allah Ta'ala beri pada kita. Rezeki yang dilapangkan. So kita patut tunjukkan rezeki tadi kepada orang. Tujuan tunjuk ni, ni kena betulkan dalam masyarakat. Tujuan kita tunjukkan rezeki tersebut, kita sembelih kurban, adalah supaya orang yang melihat rezeki kita banyak, dia patutnya ikut pada ajaran dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Bila kita nampak orang dapat nikmat, kita patutnya minta kepada Allah Ta'ala nikmat yang sama. Atau kita tahu bahawa Allah Ta'ala boleh memberikan, kita minta doa kita ketika itu. Ini macam kisah Zakaria. Dan Zakaria, hunalika da'a Zakaria, hunalika. Dalam surah, ya. Okey, surah Al-Imran. Al-Imran ayat yang ke-38. Kalau kita baca kisah tersebut, ini nak fahamkan bila orang dapat nikmat, kita jangan dengki. Kita patut gunakan, melihat orang tu dapat nikmat, kita minta Allah Ta'ala nikmat yang sama atau lebih baik daripada itu. Sebab balik pada asal, Allah Ta'ala punya pemberian sangat luas. Okay, ini kita dapat belajar daripada perbuatan Nabi Zakaria. Tatkala kita baca daripada surah Al-Imran tu, daripada ayat 37, kan? 37 kemudian 38 surah Al-Imran, kita dapat lihat bagaimana Zakaria, kan, bila dia datang jumpa Maryam, dapat lihat di sisi Maryam ada makanan yang memang disebutkan dalam tafsir bahawa makanan tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya daripada manusia biasa. Bahkan diketahui sedemikian sebab datang zaman tu tak ada fridge, tak ada peti ais. So dapat makanan musim panas pada musim sejuk, buah-buahan tu diberi pada Maryam. Jadi Maryam bila ditanya oleh Zakaria, anna laki hadha, kau dapat mana ni? Lepas tu qalat hiya min indillah, kan? Dia kata itu daripada Allah Taala. Dan ayat 38 bila kita lihat Nabi Zakaria, dia nampak saja keadaan tadi, Allah Taala kata hunalika da'a Zakaria rabbah. Di situ berdoalah Zakaria kepada Tuhannya, berdoa minta anak. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia kata, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisi engkau. Ini bukan ladunka tu. Kan orang kita kan yang ngengok-ngek tak belajar bahasa Arab betul, kan dia kata ladun kan. Doa laduni, ilmu laduni. Ini anak ni. Mana bila Zakaria minta min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kurniakanlah untuk aku dari sisi engkau zuriat yang baik. Betul kan kata anak Nabi Zakaria tu, Yahya tu anak laduni. Tak ada gelaran tu pula. Kan, tak ada gelaran betul. Tapi ilmu tu dia memang pandai. Nak tahu ni lah, nak tahu benda gaib dan sebagainya. Ini sesat. Okay? Kesesatan yang nyata. Soalan kuliah, bila kita lihat dalam kisah tersebut, bila Zakaria dapat lihat nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Maryam, dia tahu Allah Ta'ala boleh bagi pada dia apa yang dia nak. So bila Allah Ta'ala pemberian dia sangat luas. So bila kita lihat orang dapat nikmat, sepatutnya kita menjadikan diri kita berusaha untuk buat nikmat yang sama, buat perkara yang sama. Sebab tu yang bila saya sebut tadi kan, yang keempat ni, hikmah dia adalah kita nak menzahirkan atau menzahirkan nikmat Allah Ta'ala. Ini dikurniakan pada seorang tu, kelebihan harta dan sebagainya, supaya orang lain nampak dia dapat nikmat, A, tiru macam dia buat, atau B, orang tersebut akan memahami bahawa Allah Ta'ala sangat luas pemberian, boleh memberikan pada siapa saja dia kendaki. So dia akan berdoa lah. Itu cara betul. Bila kita nampak orang dapat nikmat, kita jangan dengki. Kita patut, ya Allah, aku pun nak juga. Kan? Kalau dia dapat, ya Allah, aku pun hamba engkau.
Dia solat, aku pun solat, ya Allah. Doa lah. Itu cara betul bila kita nampak orang dapat nikmat. Bukan kita, ya Allah menyampahnya aku. Bukan. Ini kesilapan yang berlaku dalam masyarakat bila tak faham tentang konsep sebenar penzahiran nikmat. Okay. Kemudian yang kelima adalah membenarkan apa yang diberitahukan oleh Allah Ta'ala tentang penciptaan haiwan untuk manfaat kita. Kita laksanakan apa Allah Ta'ala perintahkan. Allah Ta'ala firmankan tentang binatang-binatang. Macam contoh dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 29. Ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu di muka bumi, apa di muka bumi semua sekali. Mana Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu gunakan. Sebab tu kalau dia kata ada haiwan ke binatang sebagainya kan. Ini benda ni saya pernah sembang dengan Abu Talha. Tentang tajuk masalah beli ikan lah, beli burung dan sebagainya. Dia memang betul. Okay, bila manusia ni belajar ilmu tasawuf dan sebagainya, dia upgrade sikit lah dia punya kedudukan dalam ilmu berkenaan. Kadang-kala dia melampaui batasan yang diletakkan oleh syarak. Sebagai contoh, binatang yang diciptakan untuk kita, binatang ternakan ke, yang kenderaan ke, yang penggunaan untuk bantu kita ke dan sebagainya, atau makanan kita ke, kan? Semua tu yang Allah ciptakan untuk kita. Bahkan dalam surah Yasin Allah nyatakan, kan, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama. Adakah mereka tak lihat bahawa kami ciptakan, kan, untuk mereka daripada apa yang dikerjakan oleh tangan kami, binatang yang ternakan. Fahum minha ya'kulun, mereka daripada binatang makan. Maksud dia dengan apa ada manfaat lain, kenderaan dan sebagainya. Maksud dia binatang tu dijadikan untuk kita pakai. Sembelihnya binatang tadi. Saya ada tengok satu geng makrifat ni, dia kata mana boleh kecabut nyawa. Apa hak kita mematikan makhluk Allah Ta'ala? Siapa yang bagi kita izin? Dia cakap itu. Allah bagi kita izin. Bila Allah Ta'ala kata kepada kita, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. So bila kita membuat penyembelihan tu, kita melaksanakan akan panggil kebenaran Allah Ta'ala. Kita benarkan akan firman-Nya. Sebab tu kita ambil binatang tu, kita sembelih. Ini satu benda yang kita panggil penzahiran bagi firman Allah Ta'ala dalam hidup kita. Kita gunakan. Pasal-pasal kes memang dijadikan untuk kita pakai. Sebab ini perkara ini dipahami oleh para ulama berdasarkan dua hadis. Satu hadis berkenaan dengan kambing yang Nabi korbankan ketika hari korban. Kambing tu dikasih. Maksud dia dipotong testisnya. Dia jantan, dipotong testis untuk bagi dia membesar. Bahkan digemukkan kambing tersebut untuk korban. Orang kita, tu ada kawan-kawan kita, tak suka ambil biri. Dia kata biri ni baik lemak ustaz. Tapi kambing yang feral ni, kambing sekian-sekian ni bagus. Tak ada lemak banyak. Dia cakap yang tu. Saya gelak, saya kata sebenarnya Nabi dan para sahabat memang gemukkan kambing untuk korban. Bahkan dengan antara cara dia, testis binatang tu dipotong. So bila dipotong kan, dia akan mula membesar, badan dia akan jadi besar. Kerana pemotongan dibuat pada badan dia tak menghala kepada kepada tumpuan seksual, dia akan jadi kepada untuk sudut ni lah, untuk sudut panggil badan dia besar. So para sahabat dan Nabi dahulu memang menyembelih binatang kambing tu kasih. Nabi tak ada kata kepada para sahabat, ni apa pasal hilang testis ni? Mana telur dia tak ada? Nabi tak tanya pun. Maka memang dibuat benda berkenaan. So kat situ menunjukkan, kalau kita mungkin kata lah ustaz zalimnya, kenapalah kita biarkan binatang tu pun ada kehendak. Itu masalah kita. Banyak orang sekarang ni lebih ada hak asasi binatang daripada hak asasi manusia. Di barat kadang-kadang benda ni berlaku kan. Dia sibuk dengan anjing, dia biarkan manusia. Itu sangat salah. So, manusia tu menuntut dituntut anda membantu manusia tu sebelum binatang. So, binatang tu digunakan untuk kita, tapi menganiaya tak boleh lah. Menganiaya, menyakiti sebagainya tak boleh. Tapi benda-benda kegunaan kita, macam kes potong tadi kan, untuk jadikan dia membesar badan. Nabi izinkan. Takkan Nabi tak tahu, kita tahu pula. Secondly, satu hadis yang Nabi SAW tegur anak seorang sahabat yang nama budak tersebut Abu Umair. Kan? Ketika Nabi datang nak jumpa bapa dia, Nabi lintas, dia tengah main kat dua rumah tu dengan burung. Panggil Nughair. Jadi Nabi SAW sebagaimana biasa, dia tak ada ignore budak-budak. Kita kan ni kadang-kadang orang tua kita ni, macam masyarakat Islam kita ni, orang Melayu kita ni, bila nampak budak pun tak layan, angkat kepala. Kau budak yang cakap dengan aku. Tapi Nabi tak. Nabi bergurau dengan budak tu sambil berkata, ya Aba Umair,
Ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa Nughair tu buat? Apa burung tu buat? So bila Nabi cakap itu kan, yang satu sudut kita belajar bab adab orang tua ni kena sayang pada budak-budak. Secondly, yang adab yang diketahui adalah burung tersebut macam mana boleh tak terbang. Dekat sini yang datang daripada Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari penjelasan. Dia katakan bahawa binatang tersebut kita nak kasih ke, kita nak gemukkan ke, kita nak sekian ke, selagi mana untuk kegunaan kita ia adalah halal. Jangan kita sakiti dia. Memang kita potong, memang adalah kecederaan, tapi kecederaan tadi sementara je. So bila kita berjaya untuk buat satu pada binatang tadi kan, benda yang kita buat tadi sebenarnya tidak salah. Sebab dia kata kalau dia kata burung tak terbang, mesti apa? A, kena ikat ke, atau B, mungkin bulu pelepah dia yang dia boleh terbang, yang besar-besar tu bulu tu dipotong. Bulu yang besar tu dipotong. So, jadi dia tak boleh terbang. Kalau benda tu salah, Nabi takkan tinggalkan. Nabi tak kata biarkanlah burung itu terbang. Kenapa engkau ikat dia? Atau kenapa engkau potong bulu dia? Kenapa kau tak bagi dia kahwin? Tak ada, Nabi tak cakap. So bila Nabi tak cakap, bahawa ia adalah satu petunjuk berkenaan dengan perakuan Nabi SAW. Ini sebab tu kalau dia kata orang boleh kucing ke, boleh apa, burung dan sangka ke, dia dalam Islam tidak pernah salah. So memang Allah ciptakan binatang tadi untuk kita. Tak nak bela, okey. Kalau tak suka kan, kita prefer tak nak bela. Kita buat macam kes dob kan, dob. Nabi biarkan para sahabat makan. So tak ada siapa kata haram. So, macam tu juga masalah benda ni. Kalau tak nak buat sekarang, Nabi tak makan, dob. Tapi Nabi izinkan para sahabat makan. Macam tu juga masalah ni. Tak boleh kita kata benda tu adalah haram. Okey, baik. Itu sudut yang tentang tajuk binatang. Jadi binatang ternakan tadi, yang kita sembelih tu, itu adalah penzahiran bagi apa yang telah firmankan berkenaan dengan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah ciptakan untuk kamu apa di muka bumi semua sekali. Maka kalau untuk spesifik binatang ternakan tu, kalau kita buka surah Yasin kan, awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Kan, adakah mereka tidak lihat bahawa kami akan cipta dengan tangan kami apa dibuat mimma amilat aydina. Kita ciptakan untuk mereka daripada apa dibuat oleh tangan kami, an'aman, binatang ternakan, fahum laha malikun. Wa dhallalnaha lahum, kami tundukkan binatang tu kepada mereka. Ikutkan kekuatan, lembu lebih kuat dari kita. Kan? Kerbau lebih kuat dari kita. Unta lebih kuat dari kita, tapi dari segi tenaga. Tapi wa dhallalnaha, kami pergunakan binatang tadi untuk mereka. Kan? Faminha rakubuhum wa minha yakulun. Daripada binatang tadi mereka menunggang, daripada binatang itu mereka akan makan. Walahum fiha manafi'u, kan? Masyaribu, untuk mereka ada manfaat daripada binatang tadi, dan ada minuman pula. Mana apalah yang kita tak sedar ke? So basically kalau kita faham itu memang untuk kegunaan kita. Kita kata persetankanlah siapa-siapa yang tak setuju, yang kata asasi binatang sebagainya, kata cruelty, tak, bukan. Itu makanan kita. Memang kena Allah jadikan untuk kita. Tak boleh kita kata benda ni salah. Okey. Itu sebenarnya hikmah disyariatkan akan udhiyah. Okey, baik. Kelebihan udhiyah. Apa kelebihan kita berudhiyah? Pertama, ia adalah antara syiar-syiar Allah Ta'ala. Syiar dan tanda Allah Ta'ala. Yang macam disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Dan pasal ayat yang ke-38 kan. Sekejap. Wal budna. So ayat 36. Ayat 36 datang wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, kan. Dan binatang unta tu yang kamu sembelih tu, kami jadikan ia untuk kamu daripada syiar-syiar Allah, kan. Jadi kat sini tajuk kita mengagung, kita buat penyembelihan tu sebenarnya adalah termasuk daripada syiar-syiar Allah Ta'ala, dan menghormati atau memuliakan syiar Allah Ta'ala itu termasuk daripada ketakwaan hati. Dan ayat 32 surah Al-Hajj Allah nyatakan, zalika, itulah hukum, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa membesarkan, menghormati syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka dia termasuk daripada ketakwaan hati. Okey, itu pertama. Kedua, ibadah korban ni dia termasuk dari nusuk, yang disebut sebagai nusuk, kan, bila Allah Ta'ala nyatakan qul inna salati wa nusuki, katakanlah bahawa solatku dan juga nusukku. Dan nusuk ni kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah disebut sebagai kalimah ibadat secara umum. Bahkan ada yang sebut ia adalah spesifik pada ibadat-ibadat haji, ibadat-ibadat pada musim haji. Sebab bila mana Ibrahim dan Ismail alaihissalam, mereka berdua berdoa ketika mana mereka bina Kaabah,
Ayat Al-Baqarah 128. 128. 128. Kan dia kata Rabbana waj'alna muslimain laka. Mereka berdua berkatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, waj'alna muslimain laka. Jadikanlah kami dua yang muslim kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Daripada zuriat kami juga umat yang menyerah kepada Engkau. Wa arina manasikana. Tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Manasik tu plural bagi nusuk. Mana ibadat-ibadat kami. Tunjuk kepada kami ibadat-ibadat haji kami. So, jadi penyembelihan kurban ni sebenarnya termasuk nusuk. Okay, mana kita tahu? Okay, kita tengok daripada hadis Nabi SAW. Daripada hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nombor 5546. 5546. Saya pastekan supaya nampak. Okay. Okay. Dalam hadis berkenaan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dalam hadis berkenaan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, okay. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi. Barang siapa menyembelih sebelum daripada solat, ini solat sunat Aidil Adha, okey, maka dia penyembelih untuk diri dia sendiri. Wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurnalah nusuknya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menepati sunnah orang-orang Islam. Maksud dia kalau dia sembelih sebelum daripada solat bukan nusuk. Kalau dia sembelih lepas solat barulah menjadi nusuk. Ini termasuk daripada nusuk, ini ibadat ibadat yang khas yang bersempena dengan musim haji, walaupun ketika itu Nabi tak buat haji. Ni kena faham kalimat udhiyah ni kita bincangkan bagi kita sebut tentang solat sunat Aidil Adha. Ia adalah perkara yang dibuat bukan ketika haji. Sebab ketika orang haji, pagi 10 Zulhijjah tadi tak ada solat sunat hari raya. Yang ada pada mereka orang haji adalah sampai-sampai daripada Muzdalifah, masuk ke Mina, dan mereka akan buat tiga perkara. Melontar, menyembelih, bercukur. Mereka lontar jamrah, Aqabah yang besar, lontar 7 biji batu. Kemudian dia pergi menyembelih kurban mereka, kemudian mereka bercukur. So dekat situ tak ada solat. Tidak ada solat hari raya masuk pada orang-orang haji. Yang kita bincangkan ni adalah udhiyah. Bahkan nanti kita akan terangkan nama bagi sembelihan haji atau umrah tu, dia lebih nama lain. Nama dia hadyu, bukannya udhiyah. So kita nak differentiate kan supaya kita faham masalah kes apa nanti 7 orang tumpang satu binatang ataupun penyembelihan seekor kambing untuk satu rumah. Ini adalah kefahaman yang kita kena perjelaskan betul-betul. Sebab kalau tak jelas nanti kita akan masalah. Cuma ala kuliah, okay. Jadi pada orang yang tak tunaikan haji pun, sembelihan dia termasuk pada nusuk. Dan Nabi kata barang siapa sembelih lepas daripada solat, maka dia telah sempurnalah nusuknya. Nusuk dia telah sempurna. Dan dia telah kena dengan bertepatan dengan sunnah orang-orang Islam. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, antara kelebihan udhiyah ni adalah ia adalah di antara ibadat yang terbesar dan ketaatan yang teragung. Sebab Allah Ta'ala gandingkan dalam Quran Karim, kita lihat contoh dalam surah Al-An'am 162, 163, Allah Ta'ala gandingkan perbuatan solat dengan perlakuan penyembelihan kurban. Allah Ta'ala nyatakan, Qul inna solati, katakanlah sesungguhnya solatku. Ya, katakanlah sesungguhnya solatku. Wa nusuki, dan juga penyembelihan kurbanku. Wa mahyaya wa mati, dengan kehidupanku dan kematianku. Lillahi rabbil alamin, milik Allah pentadbir sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, akulah orang pertama Islam. Kita panggil sini maksud dia digandingkan dengan solat. Kan atau macam juga ayat Al-Kautsar, fasalli rabbika wanhar. Pasal dia adalah pengorbanan panggil harta kita kan. Buat benda lain kita nampak. Yang ini sembelih binatang korban tadi. Itu di antara ibadat yang teragung terbesar sebab gandingan dengan solat. Okey. Apa hukum udhiyah? Penyembelihan korban ni, apa hukum dia? Hukum dia sunat muakkad. Okey. Dia sunat muakkad, sunat saja, bukannya wajib. Tapi dia boleh jadi wajib bila kalau orang tu dia bela binatang korban, binatang-binatang ternakan. Lepas tu dia cakap. Dia kata, ni kambing aku ni korban aku tahun ni. Dia tunjuk pada binatang korban, binatang yang dia ada, dia kata nak korbankan, maka dia jadi wajib. Kalau dia tu memang milik dia lah, kalau milik orang lain tak boleh buat lah. Dia tak boleh jadi wajib lah. Kena beli dulu.
So kalau memang milik dia dan dia kata nak korbankan, maka wajib dikorbankan. Ataupun seorang tu bernazar dengan mengatakan kalau aku dapat sikit aku akan sembelih korban. So daripada sunat dia menjadi wajib. Itu je keadaan yang jadi wajib. Adapun pada waktu lain kita ni yang ada yang tak berkorban ke, anda kena ingat bahawa ia sunat saja, bukan wajib. Cuma di atas dasar macam kita katakan belanja hidup kita boleh belanjakan untuk telefon, data dan sebagainya, astro, kan, internet. Kita belanjakan duit dengan banyak untuk hiburan dan sebagainya, tapi kita tak ada duit untuk berkorban pada 10 Zulhijjah. Ini kena tanya diri masing-masing lah. Kita kata tak wajib. Tapi dari sudutnya macam seolah-olah macam kita neglect benda yang Nabi SAW sentiasa buat pada musim haji, pada raya haji, pada 10 Zulhijjah Nabi sentiasa buat perkara berkenaan. So kenapa kita umat Muhammad tidak mahu ikut baginda sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak nak buat? Itu tajuk dia. Ada alasan apa? Tak ada duit, okay, fine. Tapi kalau duit, kenapa tak buat? Sebab kita sekarang ni sepatutnya ada keprihatinan berkenaan ibadat yang Nabi tak tinggalkan. Ini antara ibadat Nabi tak pernah tinggal. Okay. Tapi tak wajib, tak pernah wajib, kecuali kalau dia nazar ataupun dia ada binatang ternakan, dia kata ni kurban aku. Barulah jadi wajib. Okay. Baik, orang yang menunaikan korban, orang yang buat korban ni, dia ada beberapa syarat lah. Okey, dia sunat kan? Hanya sunat kalau anda kata berikut. Perkara berikut ada pada dia. Pertama, Islam. Maka tak ditujukan kepada bukan Islam. Mana bukan Islam tak ditujukan perbuatan udhiyah. Diorang kadang-kadang boleh buat lawak lah, lawak macam berlatih puasa. Biasa berlatih puasa je, solat pun tak nak. Banyak-banyak yang orang yang start belajar Islam ni, dia mula dengan puasa. Sebab puasa ni dia ada serupa dengan diet. Dia rasa macam bagus untuk tubuh badan, maka dia orang pun amalkanlah berpuasa. Tapi solat ataupun yang lain ni memang takkan sah tanpa yang masuk Islam. Bahkan puasa pun tak sah pun, cuma yang tu ni boleh ikut. Tapi katakanlah ada orang yang tak mualaf lagi, tak masuk Islam lagi, tapi nak sibuk buat persembelihan sebagainya, taja orang, maka kalau dia punya korban tu atas nama dia, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka dia bukannya disunatkan langsung. Sembelih sendiri sembelih lah, tapi tak ada kaitan kita. Kalau dia kata nak sembelih untuk untuk bagi charity, tak apa, kita tolonglah. Tapi untuk dapat pahala korban tak ada. Kedua, baligh. Maka tak tuju pada kanak-kanak. Kanak-kanak kalau dia ada pun, dia mestilah benda tu tadi balik pada wali, penjaga urusan hidup dia. Kalau ada duit, ada. Tak ada sudah. Baik. Kemudian berakal. Maka tak wajib kata orang gila. Tak tuju ayat ni, korban ni kepada orang gila. Okay, orang gila tak ditujukan. Orang yang berakal ditujukan padanya ucapan ni. Okay, kemudian keempat, berkemampuan. Maksud berkemampuan ni adalah memiliki lebih dari makanan, pakai, tempat tinggal untuk diri dan keluarga. Mana memiliki lebihan daripada makan, pakai, tempat tinggal untuk diri sendiri dan siapa bawah tanggungan, sekurang-kurangnya untuk 4 hari. Sekurang 4 hari. Maksud dia ketika nak berkorban tu, dia kena pastikan bekalan hidup dia untuk 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 4 hari tersebut mencukupi untuk diri dia dan juga keluarga dia. Baru dia berkorban. Kalau anda kata tak cukup, maka tak ada. Tak ada sebarang galakan di situ. Tak digalakkan langsung untuk dia. Jadi itu tajuk asal ya. Macam masalah kadang orang korban untuk orang mati tu dan sebagainya, ini masalah yang timbul. Kita sebenarnya limitkan macam Imam Syafi'i rahimahullah. Dia sebutkan berkenaan dengan perkara yang boleh kita buat untuk orang mati macam benda yang Nabi sebutkan. Macam bersedekah, itu ya. Adapun korban, dia adalah perbuatan ibadat khusus. Yang mana ia sebenarnya, kalau yang samakan macam solat sunat. So kita tak boleh solat sunat untuk orang yang tak ada. Kalau sedekah daging tu untuk diorang, ya. Lepas kita buat korban, daging ni kita sedekah, tapi atas nama mak kita. Boleh lah. Sebab yang datang dalil berkenaan dengan perbuatan sedekah tu yang bagi pihak orang mati. Adapun korban tu sendiri, dia macam solat sunat. Mana nak solat sunat untuk orang? You cannot pray, kan, sunat atau tatawuk untuk orang yang tidak ada. Ganti puasa ada. Dengan bayar, makan di satu hari 600 gram, apa yang puasa dia tinggal. Tapi kat sini tak ada. Sebab tu tak ada, sebabnya disyariatkan. Sebab tu Nabi sendiri pun SAW tak pernah buat korban untuk isteri yang telah mati. Atau anak dia yang telah mati. Nabi tak pernah buat untuk isteri dan anak dia yang telah mati. Atau sepupu dia tak buat pun. So basically kena jaga kat situ. Banyak orang suka buat untuk orang mati. Kenapa tu? Kalau sedekahkan makanan tu, ya. Sedekahkan makanan tu, ya ada dalil. Pasal korban ni adalah ibadat penyembelihan korban tu. Daging tu kita bincangkan. Nak bagi macam mana. Okay.
Okey, apakah binatang yang sebenarnya sah untuk kita jadikan udhiyah? Kita jadikan udhiyah atau korban, binatang apakah yang boleh? Sekejap. Gatal lah pula. Sekejap. Saya gatal tu. Okey. Sambung. Okey. Okey, baik. Okey, apa yang boleh kita jadikan binatang udhiyah? Apa yang boleh sembelih? Kan burung ke, itik ke, arnab ke, apa kita bela? Apa dia? Okey, tak sah jadikan udhiyah melainkan dengan unta, lembu, kambing dan keluarga dia biri atau kambing. Itu saja binatang yang dipanggil sebagai an'am. Digelar sebagai an'am. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan. Untuk setiap umat kami dah jadikan akan ibadat atau syariat penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka sebut nama Allah ke atas apa Allah rezekikan mereka daripada binatang ternakan. Binatang ternakan disembelih itu kena binatang ternak. Sebab tu binatang yang liar tak jadi sebagai sebagai kurban. Kita kejar dekat luar hutan rusa. Okay, rusa tu sendiri bila dah diternak pun masih lagi tak termasuk daripada binatang berkenaan. Unless memang negara kita contoh macam tinggal dekat belah Mongolia dan sebagainya, yang diorang kat sana membela rusa salji. Rusa salji tu orang bela. Diorang gerakkan sebagainya. So itu boleh dipakai. Macam mana beras tak dalam hadis Nabi tapi termasuk daripada bahan atau harta kena zakat. Maka harta riba. Walaupun beras tak ada Nabi sebut. Macam tu juga masalah rusa salji kan. Reindeer yang ada pada orang-orang berkenaan yang mereka ternak, yang mana kita kata boleh untuk dijadikan korban dengan sebab memang ia ternakan mereka yang besar. Arnab, ayam bukan. Tak ada korban arnab. Kadang-kadang mungkin ada orang kata, tapi ustaz, kan kita datang awal ke masjid dapat pahala korban unta, korban lembu, korban kambing, korban ayam, korban telur kan. So maksud dia tu ada korban telur tak, tu pahala, nilai dia. Seolah-olah orang tu korbankan seekor unta. Seolah-olah kan. Apa nilai unta tadi banding dengan ayam? Itu maksud dia. Okay, bukannya maksud dia kita kata boleh korban dengan ayam. Walaupun ada disebut pendapat yang tak kuat, yang tak sahih berkenaan dengan kata-kata Ibn Abbas berkenaan dengan tajuk boleh korban dengan ayam. Balik pada asal dia kena binatang ternakan. Lembu, kambing, unta dan semua keluarga dia lah. Macam lembu, kerbau yang seumpama dia. Okey. Unta mungkin lama ataupun atau lembu lain ganti dia macam yak yang dibela oleh orang-orang dekat Himalaya. So binatang yang seumpama lembu mungkin masuk, seumpama kambing masuk. Walaupun kita sebenarnya dalam konsep ni kita bincang lagi, ada beza kambing biri dan kambing biasa. Okey. Syarat binatang yang boleh jadi korban hanya binatang tu, dan syarat binatang korban yang dijadikan udhiyah dia ada beberapa syarat. Dia dua syarat besar. Pertama, binatang korban tu mestilah musinnah. Maksud dia telah bergigi, atau maksud bergigi tadi dia telah putus susu. Tu cuma masalah dia berapakah umur tersebut. Umur musinnah ni tadi. Sebab Nabi sebut dalam hadis baginda, dalam hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kata la tadbahu, yang kalian sembelih itu kurban illa musinnan, kecuali binatang yang musinnah ya. Dan kalian menyembelih kecuali musinnah saja. Okey. Dalam hadis Sahih Muslim. So jadi kalau anda kata orang tak sembelih mesti umur dia cukup. Kalau dia sembelih binatang umur tak cukup, maka tak sah daripada dia kurban berkenaan. Bahkan memang ada seorang sahabat dia tersembelih awal, kemudian dia cubalah untuk baiki. Nabi kata dengan dia ada unta yang tak cukup umur. Tapi Nabi kata tapi unta aku ni lebih bagus saiz dia berbanding 2 ekor kambing. Berbanding 2 ekor kambing yang untuk kurban. Jadi Nabi izinkan untuk dia tapi tak boleh untuk orang lain. So dia tersilap sembelih awal pada pagi raya sebab nak cepat-cepat proses binatang tersebut supaya keluarga dapat makan. Pada sudut dia, kalau kita sembelih, kawan sembelih, jadi daging kena banyak. Bila banyak nanti keluarga tak makan, orang tu hantar, orang ni hantar. Jadi dengan cepat nak buat. Jadi dia tersembelih awal. Bila sembelih awal, maka bila dia dengar Nabi sabdakan barang siapa sembelih sebelum solat, maka dia adalah daging yang diserahkan untuk keluarga dia saja. Bukannya sedikit pun termasuk daripada nusuk. Tapi bila mana dia minta izin dengan Nabi, dia kata aku tak ada dah lain tapi kecuali seekor unta. Jadi umur unta tak cukup. Maka dia Nabi kata boleh untuk kau, tak boleh untuk orang lain. Nabi izinkan. Jadi okey, musinnah ni kalau ikutkan sebenarnya umur boleh sembelih ni, umur boleh sembelih bagi binatang-binatang ni dia sebenarnya berbeza-beza.
Kalau unta, umur dia yang sempurna 5 tahun, okay, barulah dikira sebagai musinnah. Maksudnya lepas 5 tahun, barulah boleh kita sembelih dia, jadikan korban. Kalau dia umur 3 tahun, walaupun dia besar, umur 4 tahun walaupun dia besar, ia bukan binatang korban. Tak boleh korban kecuali panggil apa, umur yang atas ni, 5 tahun ke atas. Okay. Kemudian kedua, lembu. Lembu kita sembelih untuk korban mesti cukup umur 2 tahun. 2 tahun cukup, masuk ke tahun ketiga. Dan itu yang binatang korban yang kita boleh korbankan. Itu musinnah bagi lembu. Kemudian bagi biri dan kambing sempurna 1 tahun. Okay, actually lafaz musinnah ni dia kira gigi bawah tau. 4 batang. Kira dah cukup umur untuk disembelih. Allah ada mungkin kerana tu dia boleh grazing, dia boleh makan sendiri, tak bergantung pada susu mak dia. Maka dah boleh dia masuk dalam binatang korban. Binatang korban so, maksud dia gigi tu cukup. Jumlah tertentu, itulah ini. Cuma nilai cukup umur tadi berbeza. Unta tak sama dengan lembu, tak sama dengan kambing. Kambing tak sama dengan lembu, tak sama dengan unta. Tak sama. Cara ditentukan umur dia. Faham Okay, tapi kalau sekiranya seorang tu dia berkesempitan, macam hadis Nabi dikatakan, dia kesempitan, maka Nabi kata boleh dia berkorban dengan biri yang telah sempurna 6 bulan. Okay. Di sini kena faham, biri dan kambing, biri ni dia punya atas hidung tu tinggi sikit. Kambing biasa hidung dia pendek. Kambing kampung kan. Kambing kecil-kecil tu, itu panggil kambing apa dia panggil apa? Dipanggil sebagai apa? Bukan wanam. Okey, dia namakan dengan nama lain. Dia ada panggilan khas. Bahkan kalau ikutkan kepada apa? Kepada panggil apa? Istilah nama dia tak serupa. Kambing mais. Mais. Mais tu kambing kampung. Kalau dha'nun ke, kabsyun ke, ghanamun ke, itu kambing biri. So kambing biri kalau dah 6 bulan, lepas 6 bulan dah boleh korban. Kalau tak ada binatang lain, ada binatang tu yang kita ada, maka kita boleh korbankan yang kurang daripada setahun tapi dah lepas 6 bulan. Pasal dia biri ni lebih besar, badan dia lebih banyak daging berbanding dengan kambing biasa. Allahuakbar, tapi itu yang Nabi benarkan. Kita benarkan baik. Jadi kita kena faham kat situ, umur mesti cukup. Tak cukup umur maka tak boleh jadi binatang korban. Okay, kedua, mesti selamat daripada ketidaksempurnaan. Kambing korban atau lembu korban yang kita korban tu mesti selamat daripada ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan tu yang dimaksudkan tu contoh macam kurus, tak berisi langsung. Badan kurus keding, tak ada isi. Tinggal kulit dengan tulang je badan dia. Hidup lagi tapi badan dia dalam kebuluran, macam tu keadaan dia. Ataupun tempang, kaki dia ringkat dengan nyata bukan sikit-sikit, nampak jelas dia tempang. Ataupun buta sebelah mata, yang nyata juga. Ataupun sakit yang nyata, jelas kulit ke, ada penyakit pada dia, jelas kan, semua batuk kan, maka tak boleh jadi binatang korban. Tak boleh jadi binatang korban. Okey. Dalam hadis Nabi SAW daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadis nombor 1497. Saya pastekan Okey. Dalam hadis riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau marfu'kan hadis ni kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? La yudhha bil arja'. Janganlah atau tidaklah dikorbankan dengan arja'. Arja' ni inilah timpang. Okey. Bainu dhal'uha, yang nyata sangat timpang dia. Wala bil awra'. Jangan tidak juga dengan yang buta sebelah mata, yang nyata buta dia. Okey, dan juga tidak juga dengan yang sakit, yang nyata sakit dia. Dan tidak dikorbankan dengan yang ajfa'. Ajfa' ni yang kurus tak berdaging, maka tak berisi, maka tak sepatutnya dijadikan korban. Sekarang dia kata orang tu buat korban dengan benda berkenaan maka dia tidak sah. Okey. Cuma ada yang perbincangan berkenaan dengan bila binatang tu cedera. Katakan dia tempang, kalau sebelum beli maka tak boleh kita beli. Kalau anda kata dia dah beli dalam perjalanan transport bawa, tiba-tiba dia terkelecuk kaki, maka dia masih dibenarkan korban dengan binatang berkenaan. Okey. Baik Okey, sekarang ini yang kontroversial pada masyarakat Melayu kita. Yang sekarang, sampai sekarang. Berapa udhiyah ni cukup? Mana gila sembelih binatang korban ni, cukup untuk berapa orang sebenarnya? Berapa banyak yang boleh kita sembelih, untuk siapa, untuk satu sembelihan tadi untuk berapa orang? Seekor udhiyah memadai untuk seseorang berserta dengan seisi rumah dia. Seekor binatang korban
Itu lembu ke, unta ke, kambing ke, memadai untuk satu rumah. Cukup untuk satu rumah. Tak perlu semua orang sembelih sebenarnya. Ini berbeza dengan haji yang dipanggil sebagai hadyu. Ha dal ya. Hadyun itu yang digelar bagi sembelihan orang-orang haji dan umrah. Tapi sembelihan udhiyah ni lain, sebab dia kena faham bagi kita sebut tadi. Kan ada antara contoh kita kata bahawa masalah waktu sembelihan. Yang udhiyah mesti lepas solat sunat hari raya Aidil Adha. Kalau dia kata yang satu lagi kan. Okey, maksud dia syarat kalau hadyu pula tak ada tajuk pun. Memang orang tersebut datang ke Mina, tak timbul masalah solat, dia akan datang melontar, menyembelih dan juga bersyukur. Itu je, itu yang ada pada mereka. Tak ada pun sebarang berkaitan dengan masa. Bahkan kalau orang tu tersilap pun, dia datang dia melontar, dia datang terus sembelih. Tak melontar jamrah lagi. Dia cuma perlu buat saja. Sebab Nabi SAW maklumkan kepada para sahabat pada hari 10 Zulhijjah baginda tunaikan haji ketika tu. Baginda kata pada semua orang yang datang tanya soalan, yang tak buat lagi masih tak nak buat, tak buat lagi masih nak buat. Nabi kata if'allah haraj, if'allah haraj. Buatlah, tak ada salah, buatlah, tak ada salah. Maka boleh saja mereka tak ikut sekuens yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab balik pada asal Nabi kata tak apa. Nabi yang kata tak apa. Itu masalah dia. Kalau Nabi kata tak apa, tak apalah, takkan nak kata bukan pula. Okey. So, jadi sembelihan satu nyawa tu sebenarnya cukup untuk satu keluarga. Okay, ini yang disebut daripada Atha bin Yasar dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi. Saya pastekan Rasa kita dah paste tu, tapi kita paste lagi. Okay. Tajuk kita khas malam ni kan. Untuk ini. So daripada Atha bin Yasar. Dia kata apa? Sa'altu Abu Ayyub, aku tanya Abu Ayyub Al-Ansari. Radhiyallahu anhu. Dia kata, "Kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah SAW." Bagaimanakah dahulu binatang-binatang kurban pada di tengah-tengah kamu pada masa Rasulullah SAW masih lagi hidup, kan? Macam mana korang punya sembelihan? Qala, berkata Abu Ayyub Ansari, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi SAW yudahi bi syatin anhu wa an ahli baitihi. Dahulunya seorang lelaki pada zaman Rasulullah SAW hidup, ya, dia akan berkorban, menyembelih udhiyah dengan apa? Dengan seekor kambing saja. Bagi dirinya dan pihak dia, bagi keluarga dia. Bagi diri dia dan bagi pihak keluarga dia. Lalu mereka fayakuluna wa yut'imun. Mereka makan dan beri makan pada orang lain. Thumma tabahan nasu fasara kama tara. Kemudian orang ramai mula menunjuk-nunjuk. Lalu jadi macam kau lihat sekarang. Maka seorang ni sembelih satu lembu satu rumah. Ini satu unta satu rumah. Bukan kambing lah. Pasal mereka mula menunjuk-nunjuk, saling saling panggil apa? Berbanding-banding diri dengan orang lain. Jadi pada asalnya hanya kambing. Seekor cukup dah. So tak ada timbul tajuk masalah. So memang cukup seekor kambing untuk semua. Okey. Perkongsian pada 7 orang pada seekor binatang kurban. Itu pada unta dan juga lembu. Binatang kurban yang besar, unta lembu. Hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mana zaman baginda dahulu, ketika baginda binatang tak cukup. Okay? Dan juga ketika baginda tunaikan umrah dan juga ketika musafir. Haji dan umrah serta musafir. Bukan pada occasion biasa di Madinah Nabi tak buat. Nabi buat ketika musafir, tak cukup binatang, ataupun ketika haji tak cukup binatang, maka baginda akan buat macam tu. Tumpangkan seekor binatang, seekor lembu atau unta dengan 7 orang. Okay, Nabi berikan macam tu. Okay. Sebab dulu daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Okay, daripada hadis nombor 3164. Jabir bin Abdullah dia kata apa? Qala naharna ma Rasulullah SAW amal Hudaybiyati. Kami sembelih bersama Rasulullah SAW ketika tahun Hudaybiyah. Al-badanatu an sab'atin. Seekor unta ganti atau tanggung bagi 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Lembu pun untuk 7 orang. Ketika dia Hudaybiyah, binatang tak cukup, nak tahlul kan, nak bayar ihram, bayar dam, kena menanggalkan ihram. Maka kat situ dia orang panggil apa? Perbuatan mereka ketika tu memang khas untuk nak balik kan, jadi nak selesaikan akan dam tersebut. Itu penyembelihan. Jadi tak ada siapa kongsi siapa, semua asing-asing lah. Tapi seekor binatang ditampungkan 7. Okey. Dan daripada Jabir bin Abdullah juga, daripada hadis Sahih Muslim 3166, dia kata hajajna ma'a Rasulillah, kami telah tunaikan haji bersama Rasulullah SAW. Fa naharna al-ba'ira an sab'atin. Lalu kami sembelih seekor unta bagi pihak 7 orang.
Wal baqarata, dan kami sembelih seekor lembu bagi 7 orang juga. Dan ketika haji. Kemudian hadis dalam hadis Sahih Muslim juga 3169. Ni apa dia kata ketika musafir. Okey. Kita buat tamattu'. Daripada Jabir bin Abdullah dia kata, kunna natamatta'u ma'a Rasulillah SAW bil umrati. Kami dahulu tamattu' bersama-sama Rasulullah SAW dengan umrah. Mana Nabi terus kekal ifrad, kami pakai tamattu'. Kami duduk dengan Rasulullah SAW lah. Daripada cuma kami dah tahlul. Tahlul kerana apa? Kerana menunggu hari tarwiyah untuk pergi ke Mina, masih dalam keadaan ihram. Kami tanggal ihram dah. Nanti hari ke-8 tu baru pakai ihram balik, baru pergi ke Mina. So jadi kita sebut kat sini kan, ketika kami tamattu' tu, fanadbahu baqarata an sab'atin nashtariku fiha. Kami dulu sembelih ketika tu sembelih seekor unta, seekor lembu bagi pihak 7 orang, dan kami berkongsi padanya. Dan dalam Sunan Tirmizi, hadis nombor 907 daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia kata kunna ma'a Rasulullah SAW fi safarin. Kami dahulu bersama Rasulullah SAW di satu perjalanan. Fahadar al-adha, lalu hari adha datang. Dalam ketika musafir tu hari adha datang. Fashtarakna fi al-baqarati sab'atan wa fi al-jazuri 10. Lalu kami berkongsi pada seekor lembu 7 dan pada seekor unta 10 orang. Ni kita kata dapat lihatlah. Okey, memang ada perbuatan Nabi pada 7 tadi, tapi benda tu bukan ketika di Madinah. Nabi cuma buat benda berkenaan ketika binatang tak cukup, ketika musafir, Nabi akan buat macam tu. Okey, bukannya ketika waktu berada di Madinah, di tengah-tengah masyarakat Islam. Bukan itu cara yang sepatutnya. Okey, baik. Okey, apa beza udhiyah dengan hadiyu? Okey, daripada kita bacakan pembacaan menyuruh terhadap dalil, kita dapati bahawa ada perbezaan yang nyata di antara udhiyah, sembelihan korban yang biasa yang kita buat bukan oleh orang tunaikan haji, dengan hadiyu. Hadi yang mana ia adalah sembelihan orang yang tunaikan haji. Okey. Udhiyah ni kalau dikatakan, kalau kita nak faham antara perbezaan dia, udhiyah dilakukan oleh orang yang tak menunaikan haji atau umrah. Orang yang tak tunaikan haji dan umrah mungkin buat udhiyah. Okay. Sedangkan hadiyu pula dilakukan oleh orang yang menunaikan haji ataupun umrah. Kemudian udhiyah ni korban pada hari Aid al-Adha. Kita kata korban tu mesti dilakukan selepas solat Aid al-Adha. Solat Aid al-Adha kita kena buat lepas solat. Tak buat lepas solat. Okay. Tapi pada orang yang tunaikan haji, maka tiada untuk dia sebarang penentuan waktu. Okay, boleh saja disembelih kan. Tak ada kaitan dengan solat Aid al-Adha. Okay, kemudian dalam udhiyah tu seekor binatang korban untuk seisi rumah yang berkorban. Sedangkan untuk hadiyu pula setiap bahagian hanya untuk orang yang tertentu saja. Lepas tu bila kita kata 1/7 tu kan, untuk kita je, tak serupa untuk kata macam yang satu nyawa satu rumah. Satu nyawa satu rumah tu, itu yang kita patut amalkan. Tapi kalau anda kata orang tu kata tapi nak apa, tak ada duit, dan cari alternatif lain, carilah kambing yang kurus ke kecil ke, tak kisahlah. Yang kecil kan, itu dah madai, jangan cacat dan sebagainya. Okey. So jadi kemudian maka dalam kes yang hadiyu tadi memang Nabi tumpangkan. Kemudian yang terakhir kita bacakan, dia kata tidak dibiasakan penyembelihan seekor lembu atau seekor unta untuk 7 orang. Tak biasa buat. Yang Nabi buat, Nabi tak buat macam tu. Kambing saja bagi satu rumah. Sedangkan sering dikongsikan seekor lembu atau seekor unta untuk 7 orang. Bagi orang yang tunaikan buat hadiyu. So jelas, maksud dia memang kalau ikut dekat situ sangat terang dan jelas, tidak ada kewajipan kita buat macam kita buat sekarang. Bahkan sebenarnya yang sunnahnya adalah anda pastikan dapat untuk diri anda dan keluarga anda seekor kambing. Kalau kita kongsi satu rumah pun untuk beli seekor kambing tadi dah cukup. Cukup untuk kita dapat pahala korban. Itu sebenarnya patut kita buat lah. Tapi macam sekarang ni kan, macam masih ada duit tak terkumpul lagi, ada yang kumpul lah sampai tahun depan. Tapi kalau anda kata ada duit, maka tunaikanlah. Terutama pada musim ini, kita jadikanlah nanti binatang korban kita tu sebagai bantuan untuk orang ramai. Yang siapa yang tersepit, yang tersesak, tak dapat cari makan dan sebagainya, maka pemberian daging korban tu akan menjadi sebab untuk mereka bertambah gembira pada hari tersebut. Dan itu tujuan sebenar. Okey. Waktu penyembelihan udhiyah. Udhiyah ni penyembelihan dia adalah bermula waktu dia selepas solat sunat Aidil Adha
10 Zulhijjah bagi siapa yang berada pada kawasan dilaksanakan solat sunat hari raya. Siapa duduk tempat ada solat sunat, maka lepas solat sunat lah baru boleh sembelih. Ataupun selepas satu kadar waktu yang cukup untuk 2 rakaat solat, 2 khutbah bagi siapa yang berada di kawasan yang tak ditunaikan solat Aidil Adha. Kalau kita berada di tempat yang luar kawasan, tak ada orang, kita je, maka kita boleh buat benda berkenaan lepas daripada anggaran. Kata orang solat 8, 8.30, 9 boleh start dah. Dia anggaran saya cukup. Kalau dia kata memang ada solat dan lepas solat baru kira. Lepas solat tak kira. Tak boleh baik. Okay, dia kata daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, inna awwala ma nabda'u. Ini sunnah yang kita kata pada hari raya. Tidak ada kat situ pergi kubur. Tak ada kubur kubur tak ada kan. Yang ada adalah apa yang Nabi terangkan. Nabi terangkan sendiri apa kita buat pada hari raya. Nabi kata apa? Daripada Al-Bara' bin Azib, beliau berkata dalam sabda Rasulullah SAW, dia kata inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha nusalli. Sebenarnya apa yang kita mulakan dengannya pada hari kita ini, itu 10 Zulhijjah ni, adalah kita solat. Thumma narji'u fananharu. Kemudian kita akan pulang ke rumah masing-masing, ke tempat masing-masing, dan kita mula menyembelih binatang korban. Faman fa'ala dhalika, maksudnya buat macam tu, faqad asaba sunnatana, maka dia menepati sunnah kami, sunnah kita. Wa man dhabaha, menyembelih sebelum daripada solat, maka dia kata fahuwa lahmun qaddamahu li ahli, maka ia hanyalah daging yang dikemukakan kepada keluarga dia sendiri. Laisa minan nusuki fi syai', bukan daripada nusuk sedikit pun, tak ada kaitan dengan nusuk. Tapi dapatlah pahala bagi makan keluarga, dapat, tapi tak dapat seumpama mempertahankan akan syiar Islam. Okey. Jadi start daripada 10 Zulhijjah tu sehingga dan berterusan sehingga hari ke-13. Mana hari ke-13 sebelum maghrib, hari ke-13 Zulhijjah. Itulah waktu yang dikatakan sebagai waktu sah. Siang ke malam tak kisah. Yang penting itulah waktu yang sah untuk seorang tu menyembelih korban. Okey. Tu waktu dia baik. Okey, apa nak buat dengan udhiyah? Dah sembelih korban kan? Nak buat apa dengan daging tersebut? Okey. Pertama, digalakkan untuk orang yang berkorban memakan daging korban tersebut. 1. Menghadiahkan kepada kaum kerabat, jiran tangga dan sahabat handai. 2. Serta bersedekah kepada orang fakir miskin. Ini berdasar kepada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 28. Ayat 28 Allah Ta'ala nyatakan ibadat korban ni, ibadat yang haji ni adalah liyashhadu manafi'a lahum, so mereka saksikan manfaat bagi diri mereka. Wa yadhkuru smallahi fi ayyam ma'lumat, dan mereka sebut nama Allah Ta'ala pada hari-hari tertentu, itu 11, 12, 13 tu, 10 awal dia, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, di atas apa Allah rezekikan mereka dari binatang-binatang ternakan. Fakulu minha, maka makan dari binatang tersebut. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, bagi dimakan pada orang yang susah dan orang yang fakir miskin, yang fakir. Orang yang susah dan orang yang fakir. Yang masalah 3 bahagian tu datang pada ayat 36. 28 sebut tentang makan dan beri makan pada orang yang susah dan juga orang miskin. Tapi kalau pada ayat ayat ke-36, Allah nyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair, dan binatang unta tu kami jadikan dia untuk kamu sebagai sebagian daripada syiar Allah. Untuk kamu padanya ada kebaikan. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf, maka sebutlah nama Allah Ta'ala padanya dalam keadaan dia berdiri atas 3 kaki. Ini pasal kes unta sebenarnya disembelih dengan cara nahar, bukan zabah. Zabah ni macam kita ada dengan kepala binatang, kita sembelih dekat dengan kepala, jauh daripada badan, dipanggil zabah. Kalau kita sembelih dekat dengan badan, jauh daripada kepala, dipanggil nahar. So unta disembelih dalam keadaan dan dimatikan, disembelih dengan cara nahar tu tadi dalam keadaan berdiri, berdiri, bukan dibaringkan. Orang Melayu kita je, unta tu dibaringkan untuk dikorban. Sebenarnya orang Arab tak ada. Kita tu pasal itu panggil nahar. Beza. Itu Imam Syafi'i kata sunnahnya adalah untuk lembu, kambing dan binatang lain zabah. Tapi untuk unta adalah nahar. Jadi berdiri itu kawasan pangkal tengkuk dia, kita potong kat situ. Jadi darah akan turun dan dia akan jatuh. Tapi diikat kaki supaya tak melompat jauh lah. Kaki dia sebelah diikat. Satu kaki dia diikat, kemudian dia akan dipotong kawasan tu supaya dia jatuh, rebah. Okey. Fa idza wajabat junubuha,
Dan bila mana jatuh saja akan badan dia kan, badan dia jatuh. Fakulu minha, makanlah daripadanya, wa ta'imul qani'a wal mu'tar. Berilah makan pada orang yang tak perlu, ya, berilah makan pada orang yang terdesak. Mana sedekah, hadiah sedekah. Ini sering orang kata kena bahagi sedemikian, tapi sebenarnya tak wajib pun. Sebab macam mana makan tak wajib, macam juga yang lain tak wajib. Cuma memang nilai sebenar makanan tadi kita tak boleh bazirkan, bahkan kita boleh bagi pada orang lain untuk dimakan. Itu terbaik. Unless keluarga tersebut miskin. Orang miskin tadi dia nak dapat pahala korban, dia kumpul duit, beli kambing, sembelih pada korban, kemudian dia lapar-lapar, dia masuk dalam freezer daging tersebut untuk makan setahun. Tak ada hal. Tak ada masalah kat situ. Sebab korban itu satu benda, ibadah bersedekah satu benda lain. Lepas tu kita kata kalau kita bersedekah pihak orang mati, dia jelas. Tapi kalau kita panggil kita nak korban bagi pihak dia, itu masalah. Korban bagi pihak dia tak masalah, itu masalah. So ayat 28 surah Al-Hajj yang 36 itu antara bentuk pembahagian yang banyak orang timbulkan tajuk dibahagikan sepertiga. Sebenarnya bukan sedemikian pun. Bukan itu maksud dia. Pasal kita tak wajib makan sepertiga pun. Kalau kita tak nak makan semua pun tak apa. Semua bagi sedekah pun tak ada masalah. Ya, baik. Kedua, apa benda kita boleh buat dengan daging kurban tu? Kedua adalah dibolehkan untuk orang berkorban menyimpan daging kurban selama mana yang dia sukai. Banyak mana dia suka, selama mana dia suka. Okey. Contoh kat sini daripada Salamah bin Aqwa. Ni kita pastekan hadisnya. Dan Sahih Bukhari, Muslim pun ada, tapi kita ambil daripada Bukhari. Daripada Bukhari. Yes. Okey. Kita baca balik Okey, daripada Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa, dia kata kat sini, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi SAW, man dhaha minkum, barang siapa berkorban, menyembelih binatang korban di kalangan kalian, fala yusbihanna ba'da salasati, maka jangan dibangun pagi selepas 3 hari, wa baqiya fi baitihi minhu syai', dan masih ada lagi dalam rumah dia sesuatu daripada daging korban tersebut. Ya, ini yang orang tak baca hadis habis, pakai hadis ni bantai, tak boleh simpan lebih 3 hari sebagainya. Okey. Dia kata, dia sambung lagi Salamah bin Aqwa kata lagi, falamma kana amul muqbilu, maka bila jadi tahun berikutnya, dia kata, qalu, mereka berkata, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi, kami nak buat macam kami buat tahun lepas ke? Qala, Nabi kata apa? Ini pengagihan yang Nabi sebutkan, yang tak ada kaitan macam orang cakap. Nabi kata apa? Kulu wa at'imu waddakhiru, makanlah, beri makanlah, simpanlah. Yang cara mereka simpan makanan, mereka sudah keringkan daging tersebut, kemudian bila dia kering, simpan, bila nak masak, rebus dan sebagainya lah. Itu zaman penggunaan cara penyimpanan. So, jadi dia Nabi kata makanlah, beri makanlah, simpanlah. Okay. Tapi tahun lepas apa sebab? Nabi kata fa inna dzalikal am, maka tahun tersebut, tahun yang lepas, kana bin nasi jahdun, orang ramai dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesempitan. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku nak kalian semua membantu padanya, pada daging korban kamu tu, bagi pada orang ramai. So tak disimpan lebih 3 hari, kita paksa bagi pada orang lah. Jadi bila benda tu orang dapat makan. Adapun apa kita panggil pada asalnya tahun berikutnya Nabi kata boleh makan, beri makan dan simpan. Portion tak ada kat situ. Sebab tu kita kata macam kes yang mesti bagi 3 tu, itu bukan wajib. Kalau untuk nak buat boleh je. Makan, hadiah, sedekah. Tapi ikut pada hadis Nabi kat sini, nak simpan pun simpanlah. Setahun simpan. Saya baru tadi pagi ni kan, tengah hari tadi, habiskan daging korban yang daripada korban tahun lepas, yang dibuat di Perlis. Saya ambil satu peha, simpan. Lepas tu kemudian dah makan sikit-sikit, dalam setahun ada lagi kambing tersebut. So bagi tadi kita habiskan, selesaikan. Dan macam disebut tadi lah, macam benda tersebut memang kalau ikut hadis Nabi boleh lah. Ikut ustaz-ustaz tak boleh lah. Ustaz kata tak boleh. Ustaz saya kata tak boleh. Nabi kata boleh. So simpan lah. Maka kalau kita miskin, kan, macam sebut tadi, kalau orang miskin, dia nak makan semua, makanlah semua, tak ada masalah pun. Okey. Kemudian, ketiga, tidak ada halangan untuk diberikan daging korban kepada mereka yang bukan Islam, dari kalangan saudara mara atau jiran tangga atau sahabat handai. Kenapa? Kerana udhiyah adalah sedekah sukarela dan bukan yang wajib seperti zakat. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, dia ada tajuk sedekah wajib macam zakat,
Ataupun apa penyembelihan wajib macam nazar ataupun macam dam, tak boleh dimakan oleh orang kafir, masih orang Islam saja. Adapun masalah sekarang ni, kita punya binatang sembelihan kurban kita, ia adalah sembelihan sunat. Bila sembelihan sunat, maka boleh dibuat apa saja dengannya. Kita nak buat apa, buatlah. Daging tu bukan mulia. Yang mulia adalah perbuatan penyembelihan. Daging tu kita nak makan ke, bagi orang ke, hadiah ke, tak kisahlah, terpulang. Kan, pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Mumtahan ayat ke-8. La yanhakumullah, tidak melarang kamu Allah Ta'ala. Anil ladina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tak usir kamu daripada tanah air kamu. Antabarruhum, untuk kamu baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kamu berlaku saksama kepada mereka. Dan buat baik itu antaranya adalah beri makan pada mereka. Kalau bagi makan anjing pun dapat pahala, kena bagi makan orang yang boleh makan, kita bagi sebagai hadiah ke ataupun sedekah ke. Kenapa nak jadi susah, salah pula? Itu kena jaga. Baik. Dahulunya Abdullah bin Amr dan hadis Sunan Tirmizi, hadis nombor 1943. Abdullah bin Amr dia disembelih oleh keluarga dia, sembelih seekor kambing. Kemudian dia balik ke rumah keluarga dia. Soalan dia tanya apa tak? Ahdaitum lijarin al-Yahudi, korang dah hadiah ke kepada jiran kita Yahudi? Korang dah hadiah ke? Dia tanya soalan pada keluarga dia lepas sembelihan tu disembelih. Dia tanya dah bagi hadiah pada jiran ke lagi? Dan jiran Yahudi. Boleh saja, tak masalah kat situ. Okay, tak ada sebarang larangan. Balik pada asal, ia bukannya daging tadi, bukannya apa jadi ibadat. Daging tu kan ibadat. Perbuatan sembelihan tu yang ibadat. Okay, baik. Keempat, tidak ada sebarang dalil yang sahih yang mewajibkan tulang atau kulit atau bahagian tak dimakan dari binatang korban untuk ditanam. Wajib untuk ditanam. Tak ada. Tak ada sebarang arahan pun daripada Nabi atau para sahabat. Tak ada. Tidak juga ada sebarang kesalahan jika daging korban tersebut dimakan oleh binatang seperti anjing atau kucing. Pun tak salah juga. Mata kena kata, anjing makan kau, gila kau tu tadi binatang korban. So bila pula binatang korban tu jadi mulia sampai anjing tak dimakan pula? Itu tak ada tajuk lah. Balik pada asal, tapi pengagihan dia mulia dengan yang manusia lah. Kalau kita nak bagi binatang ke sebagainya, kena lepas dah manusia tak ada. Barulah boleh kita bagi pada binatang. Okey, pada zaman sekarang ni memang timbul tajuk berkenaan dengan orang suka sembelih kurban dekat luar negara. Masyru' ke tidak? Okey. Dalam hadis Nabi SAW, sebenarnya perbuatan mengirimkan sembelihan luar dari kawasan telah dibuat oleh Nabi SAW sendiri. Okey. Memang kita digalakkan sembelih kurban dekat negeri kita, sendiri kita sembelih, dan juga kemudian agihkan pada tempat kita tinggal. Tapi kalau kita nak hantar udhiyah, disembelih disedekah pada dua negeri pun tak menjadi masalah. Sebab dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, saya pastekan hadis Muslim 362. Bukhari pun ada lafaz yang lain. Okay? Dalam hadis berkenaan, daripada Salam bin Aqwa ayatkan daripada Aisyah anha. Daripada Aisyah anha qalat, berkata Aisyah, fataltu qala'ida budni Rasulullah SAW. Aku telah memintal tali kalung, kalung unta Rasulullah dengan tanganku sendiri. Di balik pada asal sebenarnya pasal diikutkan binatang korban yang kita nak korbankan mesti ditanda, dikalungkan. Orang India dekat Pakistan, Pakistan masih buat lagi. Kita kat Malaysia tak ada kan, tak ada buat apa. Di sana diorang hias binatang korban tadi dengan kalung. So Nabi sendiri SAW bila binatang korban Nabi ada kalung. Aisyah kata aku pintal untuk kalung tersebut. Kemudian baginda asy'araha wa qalladaha, baginda tandakan, lukakan sikit unta tersebut, kemudian baginda kalungkan akan kalung tadi pada unta tersebut. Okey. Thumma ba'atha biha ila al-bait, kemudian bagi utuskan unta tadi ke Baitullahil Haram, ke Mekah. Wa aqama bil Madinati, dan Nabi menetap di Madinah, tak ikut serta pada binatang korban berkenaan. Tapi kita tidak haram kata baginda apa yang haram, apa yang asalnya halal. Maksudnya nak katakan bahawa kita ada adab orang yang berkorban tu, patutnya dia jangan sentuh kuku atau rambut dia untuk tempoh selagi binatang korban dia tidak disembelih. Itu start daripada 1 Zulhijjah. Bagi orang yang ada niat berkorban, maka 1 Zulhijjah, hari Ahad kot. Ahad insya-Allah. So kita start, siapa-siapa yang nak potong kuku, potong kuku siap-siap. Tapi sama-sama tidak halal macam pakai minyak wangi, tak haram. So tu Aisyah kata tak haram kat atas baginda apa yang halal. Cuma yang Nabi sarankan supaya jangan potong kuku, potong bulu dan sebagainya, itu buatlah.
Adapun nak kata tak boleh pakai berjahit, pakai kain tu kan, masalah. Itu tak ada. Itu nak Aisyah radhiyallahu anha terangkan. Tak haram ke atas orang yang berkorban, apa yang haram ke atas orang yang macam mana haram ke atas orang yang berihram, tak macam tu. Okey. Jadi sunnah tadi yang kita kata kenalah. Kemudian di sunnah ada perkara-perkara sunat dan juga ada adab yang kita panggil apa tadilah. Disunatkan, dia kata apa yang pertama tadi kita sebutkan, iaitu orang yang berkorban. Nabi kata dalam hadis berkenaan, idza raaitum hilal dzil hijjati, bila kalian nampak anak bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, dan hendak seorang kamu untuk berudhiyah, menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendak dia tahan daripada memotong atau mencukur rambut dia atau bulu dia dan juga kuku dia, jangan potong. Muslim 197. Tapi kalau buat juga kurang afdal je lah, tak berdosa. Tak juga ni, tapi ini sunnah yang patut kita amalkan. Kedua, sunnah untuk orang yang berkorban menyembelih sendiri kurban dia. Sebut basmalah dan bertakbir, melafazkan seperti Nabi lafazkan. Contoh, kalau kita nak contohkan cara lafaz udhiyah ni bila disembelih, tak nak pakai bahasa Arab pun tak apa, tapi kalau kata siapa-siapa nak tu, tengok kat situ. Saya bagi contoh berkenaan dengan orang yang sembelih binatang kurban. Dia seboleh-bolehnya sebut macam mana yang ditunjukkan Nabi SAW. Ini yang saya compile balik daripada Islam Q&A. Dia diberikan gambaran gabungan lafaz berkenaan. Contoh, kalau orang tu nak berkurban tu, nama dia Ali. Okay. Nama dia Ali ataupun nama dia Ahmad ke. So bila dia nak sembelih, dia kata bismillah, wallahu akbar, dengan nama Allah, Allah Taala yang terbesar, dan Allahumma hadza minka wa laka. Ya Allah, ini dari engkau dan kepada engkau. Maksudnya ini binatang aku sembelih ni dari engkau. Dan dia aku nak kurbankan kepada engkau. Hadza anni, ini bagi pihakku. Allahumma taqabbal min Ahmada wa ali Ahmada. Ya Allah, terimalah daripada Ahmad dan keluarga Ahmad. Itu cara pelafazan ketika kita sembelih kurban. Yang dia berdasar pada himpunan hadis-hadis Nabi yang datang, cara kurban macam tu. Mana orang tu sebut untuk diri dia dan keluarga dia. Macam Nabi sebut untuk diri baginda dan juga umat baginda yang tidak berkorban. Sebenarnya kita ada lah Nabi SAW berikan, kalau kita tak berkorban jangan bimbang. Nabi dah korban untuk kita. Kita ada lebih ni, kita buat. Kalau tak ada lebih, tak apa. Jangan sedih. Okey. Ketiga, disunatkan agar binatang korban itu ditandakan dengan kalungan bagi mengisytiharkan ia sebagai korban kepada Allah Ta'ala. Ini adalah Sahih Muslim 362 yang kita baca tadi. Memang Nabi SAW tandakan. Kemudian digalakkan penyembelihan lembu dan kambing secara zabah. Ini sembelih pada hujung tengkuk, pada pangkal kepala. Yang pada kalau unta dengan nahar, sembelih pada pangkal tengkuk, pangkal tengkuk, ujung badan. Itu tempat yang patut penyembelihan dibuat. Baik, wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita habiskan penjelasan pada malam ni. Soalan, ada soalan? Kalau soalan, ada tak ada? Kelambat keluar. Wallahu a'lam. Pasal kes dia, kita masalah internet ni. Ada orang dia lambat keluar. Ada orang kadang-kadang kita dah buat kelas macam ni, dia kata tak nampak lah, suara tak kuat lah, suara tak jelas lah. Itu kadang-kadang masing-masing lah. Tapi soalan, ada soalan tak? Lepas tu naik pada atas ni nampak tak ada soalan. Saya impress seorang untuk dalil-dalil. Okey, admin tulis mula. Okey, umur binatang tu, kalau unta 5 tahun cukup, masuk umur, masuk 6. Maknanya cukup 5 tahun, masuk ke 6, unta punya umur. Kalau lembu, 2 tahun cukup, masuk 3. Kalau kambing atau biri, sebenarnya setahun cukup, masuk 2. Tapi cuma biri-biri itu dia ada special. Kalau lepas 6 bulan pun dah aci, dah boleh. Itu dah boleh. Baik. Okey, minta Ustaz ulas hal pengarah syarikat buat korban atas nama syarikat dan niatkan untuk staf-stafnya. Dia salah sebenarnya. Cara dia betul dia adalah dia serahkan kepada staf-staf dia binatang korban untuk dikorbankan. Sebab Nabi SAW dahulu unta ke kambing ke apa daripada zakat, kambing zakat, Nabi agih kepada para sahabat untuk jadi binatang korban pada hari korban. Nabi agih kepada para sahabat untuk jadi korban masing-masing.
kita dapat pahala bersedekah. Pahala korban orang tu dapat. Kita buat untuk diri kita, buat diri kita lah. Syarikat macam bos tadi kan, bos syarikat, buat untuk diri anda. Tapi beli kambing lain, bagi dekat staff. Itu baru betul. Mana setiap staff tadi dapat kambing yang korban bagi pihak diri dia sendiri dan keluarga dia. Bukan nama syarikat. Tidak ada korban nama syarikat. Korban nama kerajaan Selangor ke, korban nama sekian, tak ada. Bagi binatang tadi, serahkan kepada orang-orang tersebut untuk dikorbankan. Itu yang sepatutnya dibuat lah. Tapi banyak orang saya perhatikan tak nampak apa benda ni dia, dan diorang suka buat apa nama? Saya pastekan. Ada pasal orang dah tanya dah tentang perkara ni. Okey, pasal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kejap. Okey. Sahih Muslim Uqbah bin Amir, saya pastekan. Okey. Ini berkenaan dengan tajuk bagaimana Nabi dahulu sunnahnya baginda ambil kambing binatang korban tadi, ambil agi-agi para sahabat. Lepas tu seorang sahabat tu dia kata dia dapat kurang daripada setahun. Dapat kurang setahun dia kata. Masa Nabi kata korbankanlah engkau dengannya. Ka'annahu asabatni jaza'. Mana Uqbah bin Amir kata aku dapat kambing yang tak cukup setahun. Tapi cukup 6 bulan, tak cukup setahun. Maka Nabi kata, berkorbanlah engkau dengannya. Maksud dia, Nabi bagi mereka binatang-binatang untuk mereka korbankan sendiri. Janganlah ada yang bela pula. Bila dah bagi binatang korban tu, orang kena korbankan lah. So, bos syarikat boleh je bagi pada staff-staff dia kambing, lembu dan sebagainya lah. Untuk masing-masing. Kambing lah cukup. Kambing. Cukup. Untuk dikorbankan bagi pihak staff dia dan keluarga staff dia. Untuk bos dapat pahala sedekah. Untuk pahala korban dapat pada orang-orang yang melakukan korban dengan kambing atau binatang korban yang diberikan oleh syarikat dia atau kerajaan Selangor dan sebagainya kan. Macam bila ada kat zaman sekarang ni dekat Al-Khadir pun ada orang dia bagi duit. Dia kata binatang ni saya nak sekian-sekian. Dan lain tu bagi pada orang lain lah untuk korban. So dia orang tanya macam nak buat, saya kata masuklah nama. Ambil asnaf ke sekian-sekiannya untuk letakkan nama. Tapi kalau kita kambing seekor mudah. Kita pakai bagi pihak kita dan keluarga kita. Tapi kalau nak kata lembu pecah 7, yang dapat cuma orang tu saja. Orang yang dah sebut nama saja. Atau itu keadaan yang berlaku ketika haji atau umrah ataupun ketika binatang tak cukup. Bukan dijadikan tradisi. Baik. Doa tu kalau tukar ganti nama pertama tak boleh ke? Yang pertama sekali apa? Ganti nama pertama. Untukku tak, actually cara pasal Nabi sebut. Nabi kata Allahumma hadza min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini daripada Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi kata macam tu. Sebab tu kita jaga cara lafaz Nabi tadi. Nabi kata ini bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nabi yang kata sedemikian. So basically kalau kita nak beramal, kita amal macam mana Nabi tunjukkan. Kan? Itu maksud dia. Nama yang ujung tu lah, ujung. Ini bagi ini daripadaku, ini bagi pihakku. Ya Allah, ini bagi pihak aku dan keluargaku dan aku dan keluargaku. Memang boleh kata ku kan, tapi masalahnya cara Nabi sebut nama sendiri. Nabi sebut nama baginda sendiri, Muhammad dan keluarga Muhammad. Kita sebutlah hadza bin Adli wa ali Adli. Ini daripada Adli dan keluarga Adli. Itu cara patut kita buatlah, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan dah habis. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain? Jap. Tak ada soalan Nanti siapa-siapa nak tu check balik pada note yang kita send dekat komen tu. Yang kita share, baca balik hadis-hadis tu di situ. Okey. Baik. Oleh kerana tak ada soalan lagi, kita bolehlah berhenti kat sini. Baik. Jadi harap siapa-siapa yang dah belajar pada hari ini patutnya dah ada intention ataupun kemahuan untuk melakukan korban. Sebab ini, dan bahkan dapatkan walau kambing RM600 ke kan, kecil pun tak apa. Yang pentingnya kita korbankan sesuatu yang apa yang signifikan seperti zaman Nabi SAW buat. Bahkan seekor kambing memadai satu rumah. Bukannya perlu satu nak korban tu kan. Kalau each person untuk diri sendiri, maka tak cukup lah. Kita kena beli 2-3 lembu. Kalau macam adik-beradik saya ketika yang meninggal 3 orang, 14 orang. So kalau bapak saya nak buat, kena beli 2 ekor lembu. Tak masuk dia dengan isteri dia. Mak saya pun tak masuk lagi. Tu beza, tu perbezaan sebenarnya. Yang cara sunnah yang memasukkan semua sekali dan kita dapat pahala tersebut dikongsi
Berbeza dengan cara yang kita panggil apa, salah faham, yang orang kita buat dan sibuk laksanakan, sedangkan itu bukan cara yang dibiasakan oleh Nabi SAW. Ketika binatang tak cukup, ketika musafir tunaikan haji, ya buatlah macam tu, pasal nak mudahkan untuk bayaran dam atau bayaran apa panggil sembelihan bagi orang yang haji atau umrah. Adapun ketika mana kita berada di tempat kita, maka kambing seekor satu rumah, itulah yang sunnah. Baik, kalau tak ada soalan, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.